warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Dah makan ke belum? Sabahal khair. InsyaAllah sanuwasilu dirasatina al-yawm fi al-mawdu' as-sirah lisanati as-saniyah. Lisanati as-saniyah. Okay, baik. Di usbu' al-madi, minggu yang lepas, qad darasna ad-darsu awal. Min darsu awal hunaka mustafadu minha yajibu alaina an na'budallaha wahdah wa la nusyrika bihi syai'an. Maksudnya kita wajib berabdikan diri kepada Allah yang esa. Wala nusyrika, dan tidak mensyirikkan Allah. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa kaum Quraisy ini merupakan musyrikin. Disebut musyrikin bermaksud mereka ini mempercayai Allah tetapi mensyirikkan Allah dengan yang lain. Dengan berhala-berhala yang lain. Allata, Al-Uzza, Al-Hubal. Wa alla na'budal asnama wal awsan. Dan kita janganlah mengabdikan, menyembah patung-patung, berhala-berhala ataupun yang selain daripada Allah. La yaghfirullahu may yusyriku bihi syai'an. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan sesiapa yang mensyirikkannya. Ni Ustaz tengok muka surat 4. Mustafadah daripada pelajaran yang lalu, kita ulang sedikit sebelum kita masuk kepada bab yang seterusnya. Wasalisu al-mustafadatu salisatu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila disebutkan nama Nabi, kita bersama-sama selawat. Yahussu ummatahu ala an yattasifu bisifati al-hamidah. Bila mana kita cerita minggu lepas, kenapakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan untuk beruzlah. Bila mana dalam hati dia rasa tak seronok dengan sifat-sifat mazmumah. Yang itu yang kena kita elakkan. Jadi Nabi SAW diutuskan untuk apa? Bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Jadi Nabi SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau kita hari ini kita kata kita cinta Nabi, yang paling utama sekali ialah kita mengikuti baginda Nabi SAW dari segi akhlak baginda SAW. Itu yang paling utama. Sebab itulah perkara-perkara yang banyak ditekankan dalam dakwah Nabi. Baik. Jadi seterusnya, insya-Allah al-yaum kita dah pun sentuh sedikit ad-darsu tsani min sirati as-saniyah. Kita dah sentuh sedikit berkaitan tentang pelajaran yang kedua untuk tahun 2 ni. Iaitu Badul Wahyi. Iaitu permulaan wahyu. Okay. Baik, insyaAllah sanaqra'u ad-darsu tsani. Badul Wahyi, permulaan wahyu. Uzlatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghari Hira'in. Safati at-tasi'ah. Kita ulang sikitlah, kita tengok muka surat 9. Nabi SAW menyendiri, kan? Mengambil, orang kata apa? Masa untuk bersendirian di Gua Hira. Hina atamma an-Nabi SAW 40 sanatan min umrihi i'tazalan nasa fi ghari Hira'in. Apabila Nabi SAW mencapai umur 40 tahun. Umur 40 tahun. I'tazalan nas. Nabi SAW pun mengasingkan daripada manusia di Gua Hira. Wa Hira'un yaqa'u minal janibi shimali gharbi min Makkah. Kedudukan Gua ataupun
gunung. Hira'un. Hira' ni disebut sebagai Jabalun Yaqa'u. Hira' ni disebut sebagai gunung yang terletak di berhampiran dengan Mekah. Fakana yakhlu fihi. Dia bersendirian, kan? Mengasingkan diri, menguzlahkan diri, ambil masa untuk munajat, untuk fikir, kan? Wa yata'abbadu, dan beribadah. Beribadah ikut yang sebelum tu lah, syariat yang sebelum tu. Dari segi berzikir, dari segi berfikir, kan? Dari segi mungkin memohon keampunan. Seterusnya, as-safatu al-ashirah, kita dah baca minggu lepas, cuma kita nak ulang sikit. Halatun Nabi inda nuzulul wahyi. Bainama kanat hakaza halatuhu fil ghar. Faja'ahul malaku Jibril. Bila mana Nabi SAW berada di dalam gua, maka datanglah kepadanya satu malaikat alaihi wassalam. Faqala lahu iqra'. Maka berkata kepada Nabi, bacalah. Faqala Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun berkata, ma ana biqari. Saya tak tahu nak baca. Apa aku nak baca? Kan? Faghattahu al-malaku hatta balagha minhul jahda. Maka dipeluk malaikat tersebut, kan? Sehingga menimbulkan rasa peluk yang kuat. Summa atlaqahu wa qala iqra. Kemudian dilepaskan, kemudian berkata iqra. Cakap lagi iqra. Faqala ma ana biqari. Nabi pun jawab yang sama juga, ma ana biqari. Apa saya nak jawab? Apa saya nak baca? Saya pun tak tahu baca. Fa akhazahu wa ghattahu as-salisatu. Dan dipeluk kali yang ketiga, hatta qara'a alaihi. Dipeluk kali yang ketiga, maka dibacakan kepadanya. Malaikat membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insan, menciptakan manusia daripada alaq, daripada segumpal darah dan sebagainya. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhan yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pen. Kita belajar tulis, kita belajar ni kan. Jadi nak belajar ni hari ni kena ada buat catatan sikit, barulah kita boleh dapatkan ilmu tersebut, kan. Itu sebahagian je lah. Supaya dalam kita pergi sekolah ni mesti ada peralatan, mesti ada kelengkapan. Kalau hari ni belajar online, mesti ada internet, mesti ada handphonenya, kan. Orang kata apa, belajar tu mesti ada alat-alat yang sesuai, yang tertentu. Kalau tak bolehlah jawab. Ada kuis ke, ada apa ke, tak ada internet, maka kita pun tak bolehlah nak buat. Allamal insana ma lam ya'lam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Jadi dalam Al-Quran itu banyak perkara-perkara yang kita tidak ketahui, kan. Jadi jangan kita rasa lemah untuk terus belajar. Okey, seterusnya As-Safatu Ahada Asyarah, muka surat yang ke-11. Halatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzulil wahyi. Jadi bila mana berlaku peristiwa wahyu yang pertama, apakah perasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ba'da nuzulil wahyi raja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam musri'an. Selesai saja daripada perkara tersebut, berlakunya hal tersebut, maka Nabi pulang musri'an. Musri'an ni dalam keadaan yang laju. Orang kata apa? Kelang kabut. Lintang kukang. Kan? Macam orang nampak hantu kan. Bukan nak ceritanya apa? Nak ceritanya dalam keadaan Nabi tak tahu apa yang berlaku
Sebentar daripada tadi. Ila baitihi ya'luhul khawfu. Dia rasa dalam perasaan yang takut, perasaan yang bingung. Apa sebenarnya yang berlaku? Wa qala li zawjatihi Khadijah. Dan dia berkata kepada isteri yang dikasihinya radhiyallahu anha, zammiluni. Dalam keadaan dia tak tahu apa sebenarnya yang berlaku, dalam keadaan bingung, maka dia segera kembali kepada isterinya Khadijah dan dia menyebutkan zammiluni. Selimutkan aku. Wa akhbaraha ma hadasa lahu fi ghari Hira'in. Dan dia mengkhabarkan, menceritakan apa yang berlaku di gua Hira tersebut. Maka disebutkan, jadi Khadijah ini merupakan isteri yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya bila mana baginda Nabi menerima peristiwa wahyu yang pertama, maka Khadijah adalah orang yang menenangkan baginda sallallahu alaihi wasallam, memberikan jalan, mencari jalan, memikirkan apakah sebenarnya yang berlaku. Intalaqat Khadijatu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ibni ammiha. Kemudian dia pun keluar daripada rumah bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak bapa saudaranya, anak ibni ammiha, pakciknya, anak pakciknya. Siapa tu? Sepupu dia lah. Waraqah bin Naufal. Man huwa Waraqah bin Naufal? Wa kana Waraqah syaikhan kabiran fis sinni. Waraqah ni merupakan seorang yang tua. Syaikhan kabiran. Syaikhan kabiran fis sin. Orang yang dah tua. Yang besar pada usia, umurnya. Wa kana mimman yaktubu minal injili bil ibraniyah. Dan dia antara orang yang menuliskan Injil ke dalam bahasa Ibrani. Jadi dalam kata wahyu ni turun, ada tafsir-tafsirnya, kan? Kalau macam contoh Injil itu turun, kemudian ditafsirkan kepada bahasa Ibrani oleh Waraqah bin Naufal. Maksud kata Waraqah bin Naufal ni bukan orang biasa. Dia adalah ulama ataupun penterjemah. Penterjemah kitab Injil. Siapakah orang yang pertama sekali menterjemahkan Al-Quran? Siapa dapat jawab? Kalau siapa dapat jawab, nanti Ustaz nak bagi. Nanti jawab dalam Google Form. Kan? Siapa yang tahu orang pertama yang menterjemahkan Al-Quran kepada selain daripada bahasa Arab? Dia bukan orang Arab. Umurnya panjang. Sahabat yang hebat. Okey? Siapa orang tersebut? Itu nanti kita tanya dalam Google Form lah. Okey, seterusnya. Fa akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma hadasa lahu fil ghar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan apa yang berlaku di dalam gua. Fa arafa Waraqah wa qala. Maka Waraqah ni merupakan seorang yang alim. Dia memahami kitab dengan sebenarnya, maka dia mengetahui apa yang berlaku tersebut. Hadza namus. Di dalam kitab Injil disebut malaikat Jibril itu sebagai namus. Namus ni ialah nama malaikat Jibril di dalam kitab Injil. Contoh macam Ahmad. Di dalam kitab yang terdahulu ada dituliskan nama Nabi tersebut ialah Ahmad. Nama Nabi tersebut ialah Ahmad.
allazi nazala ala Musa alaihi salam. Namus ni turun kepada Nabi Musa. Wa anna Muhammadan sayakunu lahu amrun azim. Maka perkara ini adalah suatu perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat penting. Kalau kabir, besar. Kalau azim ni, lagi besar. Kalau big tu besar, azim ni large. Kan? Kita guna large. Extra large. Ini memang betul-betul perkara yang sangat penting, perkara yang sangat besar. Fala'allahu liyakuna rasulan lihazihil ummah. Maka ini merupakan satu tanda bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan menjadi rasul bagi umat ini. Jadi dia kata ini salah satu tanda. Mungkin kamu Muhammad akan menjadi rasul, akan menjadi utusan Allah. Kamu akan menerima wahyu. Kamu akan menerima tentangan daripada kaum keluarga kamu. Jadi habis muka surat 12. Maka apakah sedikit istifadah yang boleh kita ambil dari pelajaran yang kedua? Durusul mustafadati muka surat 13. Min wajibatil muslim ayyataqarraba ilallahi daiman bil ibadatil mustamirrah. Antara kewajipan manusia umat Islam ialah mendekatkan diri kepada Allah sentiasa beribadat, dalam keadaan yang sentiasa beribadat. Macam mana kita nak sentiasa beribadat? Maka niat kita lah yang menentukan bahawa setiap amalan ataupun perbuatan kita itu dinilai sebagai ibadah. Kita makan pun jadi ibadah. Kita tidur pun jadi ibadah. Apa saja yang kita lakukan dengan niat ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey? Alaina an nabta'ida anil ma'asi wal malahi. Kita hendaklah menjauhi perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang ditegah. Wal malahi, daripada perkara hiburan yang melalaikan, hiburan yang bertentangan dengan akidah, kan? Kadang-kadang kita dalam lagu-lagu contoh hari ni, kan, menyatakan cinta. Dia kata cinta pada seseorang itu, itulah cinta yang paling besar. Walhal kita dah ketahui bahawa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Nabi kata apa? Tidak sempurna iman seseorang selagi mana kita tidak mencintai Rasulullah sebagai yang paling utama. Kan? Bukan kata orang lain, bahkan diri kita sendiri pun. Kita kena lebihkan Rasulullah daripada diri kita. Kan? Kalau hari ini kita tengok cerita, banyak berkaitan dengan perkara-perkara cinta. Kan? Tetapi cinta-cinta tersebut dihalakan kepada cinta manusia. Cinta yang melalaikan. Walhal yang benarnya, kena cerita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada ibu bapa, cinta kepada yang sebenarnya. Yang seterusnya, an-nasaihu minal ulama'i muhimmatun fi hayatina. Okey? Nasihat-nasihat ulama sangatlah penting di dalam kehidupan kita. Macam contoh Nabi SAW, bila mana berlaku sesuatu peristiwa yang tidak difahami, maka dia pun bertemu merujuk kepada orang yang boleh dirujuk. Kan? Kehidupan hari ini ni, kita tidak lagi dapat duduk bersama dengan baginda Nabi SAW. Tetapi baginda Nabi SAW ada mengingatkan supaya kita ini bersama-sama dengan para ulama, kan? Kerana mereka itu adalah warasatul anbiya, kan? Jadi apa-apa yang disampaikan oleh mereka itu adalah perkara yang dibawa daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? At-tasdiqu bi kulli ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kita hendaklah membenarkan segala apa yang datang daripada Nabi SAW. Jadi, habis pelajaran yang kedua, insya-Allah, kalau kata berada di rumah ni, Ustaz nak, mungkin ada yang dah buat terlalu lama, kan? Takut kurang ada latihan, jadi Ustaz minta buat muka surat yang 14 ni sikit lah. Kalau yang dah buat, Alhamdulillah. Kalau yang belum buat, boleh buat lagi sekali, kan? Apa saya bukannya banyak sangat. Supaya apa? Kemahiran menulis kita itu tidak hilang. Kemahiran menulis kita itu diasah. Lagi banyak kita menulis, lagi cantik. Boleh jadi siapa yang tulis cantik ni, boleh kerja dia apa? Yayasan Restu. Apa kerja dia? Menulis Al-Quran dengan tulisan yang cantik. Jadi bila kita tulis ni adalah salah satu usaha kita nak belajar, ingat balik nak tulis. Nak tulis banyak tu tak adalah. Jadi ada satu muka surat, Ustaz nak kamu buat muka surat 14. Yang itu kamu boleh buat terus, salin terus soalan dia dan jawapan dia. Okay? Dan insya-Allah Ustaz akan bagikan sedikit soalan dalam Google Form. Dan sesiapa yang dapat menjawab soalan bonus daripada Ustaz, mungkin kita akan cuba bagilah. Dan tak tahu macam mana nak bagi hadiah tu. Tapi Ustaz cuba fikirkan bagaimana Ustaz boleh bagikan hadiah. Iaitu siapakah di kalangan sahabat yang menjadi orang yang pertama menterjemahkan Al-Quran daripada bahasa Arab kepada bahasa lain. Bahasa apa tu? Nak terjemah bahasa apa? Bahasa Melayu ke? Bahasa Cina ke? Bahasa apa? Jadi pada ketika itu ada seorang sahabat ni, dia menjadi sahabat yang sangat orang kata apa? Bukan dicemburui, tetapi sangat disukai. Sehingga kan ada suatu peristiwa dalam peperangan, orang Ansar kata dia ni adalah orang Ansar. Orang Muhajirin pun cakap dia ni orang Muhajirin. Dan terakhir Nabi SAW kata sebenarnya dia bukan Ansar, dia bukan orang Muhajirin, bahkan dia min ahli bait. Nampak? Nabi SAW mengiktiraf sahabat ini sehingga suatu tahap yang sangat hebat. Jadi Ustaz rasa sekadar itu saja untuk hari ini. Wallahu alam. Ila liqa insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.